أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah bersama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita menyambung program-program ilmu kita yang sekian lama juga baru ni tertangguh. Nah, kalau sini ni daripada bulan 4 baru ni kita dah hari. Bulan 4 sampai sekarang ni bulan 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 bulan. Tak? Tu dia. Dah lama ni. Setengah tahun lebih. Kalau kita kata 7 bulan tak berasa lama. Dia kena manusia ni, kita ni kalau kita kata setengah tahun, lama. Baru dia lama. Dia kena sebut besar. Kecil dah orang cetang. Kita kena sebut besar perangai orang kita. Kalau sebut 7 bulan ni tak berasa lama. Kalau kata setengah tahun, setengah tahun? Tu. Jadi kita ni kena besar-besar sikit. Sebab baru kita sedar. Tu tak? Kalau main leh dah orang cetang. Okey. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih mengizinkan kita untuk meneruskan kuliah-kuliah kita, program-program ilmu kita. Tu alhamdulillah. Allah Ta'ala masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Tu dia. Moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ni diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. InsyaAllah. Jadi kita lepas pada PKP baru ni dah hari seterik sini tau. Tu. Amba pun kuliah subuh, amba poteng 3 minggu dah hari ni. Tak masuk minggu ni 3 minggu dah amba poteng Tok Jembar. Termasuk hari ini. 3 minggu dah. Sekejap je. Tu kata dia dah kira, 3 minggu dah aku dah pergi Tok Jembar. Tu kata. Nampak? Okey. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita Tasawur Islam. Kita sambung. Kita masih dalam Islam sebagai ad-din. Kita masih dalam waktu lagi. Jadi hari itu kita bincang definisi kedua. Tu dia. Ya. Jadi kita baca lagi Ali Imran 83. Dah lagi. Mana bermula daripada definisi kedua tu Okey. Okey, insya-Allah kita sambung. Muka surat 32. Muka surat 32. InsyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam bererti tunduk dan menyerah. Islam bererti tunduk dan menyerah dan mentaati Allah. Dan ketundukan itu hendaknya lahir dari kesedaran, bukan kerana terpaksa. Ketundukan secara terpaksa tidak akan menghasilkan sebarang kesan, pahala atau seksa. Tu dia kata. Okey, insya-Allah kita tengok dulu dia kata. Islam ni apa dia? Islam ni bererti tunduk. Tah. Rokok rokok dan sujud. Tu dia. Nak faham itu? Dalam solat kita diajar 17 kali sehari. Yakni 17 rakaat kita diajar tunduk kepada Allah. Sebab tu kita belajar sembahyang ni dia ada syariat, dia ada hakikat sembahyang ni. Bukan syariat saja. Hakikat ni mana ustaz? Hakikat ni hak sebenar. Nampak?
Contoh sembahyang kita bermula dengan qiyam. Berdiri tegak tu syariat. Hakikat sebenar daripada berdiri tu apa ya? Hak tu nak tahu. Faham? Jadi kita dah ngaji ni. Dah macam mana ya? Kita faham hakikat qiyam tu. Hakikat ni hak sebenar. Sebenar-benar berdiri tu apa dia? Nak tahu tu. Faham lagi? Sebab tu sembahyang ni, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang sembahyang ni mencegah dia daripada buat keji dan mungkar. Itu orang sembahyang. Sebab tu kata ulama, kalau sembahyang tu tak boleh cegah kemungkaran, sembahyangmu ada masalah besar. Kena cek. Kerana tak kena. Sebab orang sembahyang tak lawang dah Tuhan. Orang yang lawang Tuhan ni orang tak sembahyang. Faham lagi? Tak? Tu. Kata Allah tu Rudi Aziz pula, orang sembahyang ni tak kena ku. Kalau orang kena ku tu, sembahyang dia tak pakai lagi dia beki. Berat sembahyang tak hidup masing buat Muslim. Berat sembahyang pelatok apa? Faham? Tu tak faham? Sembahyang kau gila ke piti? Tak betul. Tu. Sebab tu kata nak faham qiyam. Berdiri dimaksud dia kita menerima amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan kesedaran, keinsafan. Itu maksud dia. Betul tak ni? Dah. Berapa orang yang sedar bahawa dia itu hamba kepada Allah, bahawa dia menerima amanah daripada Allah? Kalau sedar sini comel yang bayang. Comel. Jadi tubik kaki patah sekok itu. Sebab dia sedar. Dia hamba kepada pencipta dia. Tu. Ni Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika masuk waktu sembahyang, muka dia bertukar menjadi merah padang. Ketar. Masuk waktu. Jadi sahabat tanya, Ali, apa mu jadi gini? Inilah amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, gunung tak mahu terima, tetapi aku menerimanya. Itu sembahyang. Ni kita mari Nabi ajar itu dah, sahabat ajar dah, ulama ajar dah. Boleh ke kita? Boleh ke kita jadi gitu? Ni mak akhir zaman dia panggil. Sebab tu mak akhir zaman tak ada kualiti. Tak? Piyah pakai, menipu baik. Faham? Ni kata betul tak ni? Inilah benda. Inilah Nabi kata akhir zaman manusia hanya memelihara solat. Solat hak zahir tu. Mereka lupa tentang amanah Allah. Tengok. Betul tak? Semayang 5 kali tak tinggal apa? Witir, duha, tahiyatul masjid, rawatib tak tinggal. Tapi beramanah. Dia kena ada setara barah. Tak mulut dia ngata rawa cakap. Ikut sedap. Nak kata ketua imam kata, nak kata ketua bilal kata, nak kata ke ustaz tu dia kata, hak tidak kenal dia kata. Faham? Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad, hati masalah. Hati kita masalah. Sebab tu aku tengok-tengok dalam Facebook, ya Allah, mereka tengok kau sekali-kala komen-komen orang ustaz macam ustaz ni ngajar ada komen kan. Berat pun komen dia, mu kata dia ke ustaz-ustaz. Lagi nak ceritanya hati kita masalah mereka kotor. Sebab tu nak khabar Nabi Isa AS dia berjalan dengan umat dia sampai di suatu tempat sapah, logokkan, bakar-bakar. Jadi anak buah dia tutup hidung. Mak dia tutup hidung. Jadi Nabi Isa AS tak tutup langsung. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anak buah dia umat dia tanya, ya Rasulullah, mu ni dah tutup hidung, dah bau busuk ke lalu kat bakar-bakar ni? Dia kata bila hati kita bersih, kita memandang semuanya bersih. Allahumma salli ala Muhammad. Bila hati kita bersih, kita tengok orang semua kita kata comel. Kita tak tengok uduh tu. Betul tak ni? Ni bila hati kita kotor, ustaz betul pun kita kata tak betul. Betul tak ni? Hanya cerita hati kita. Tak? Ni. Parok kita. Tak? Ni. Ni kita nak tahu hati kita bersih ke kotor. Jadi kalau hati kita kotor, kita memandang orang lain kotor. Kalau hati kita bersih, kita pandang semua bersih. Tu dia. Tu. Cek hati kita. Kita ni banyak sangat suka ke orang. Banyak sangat suka. Jadi suka tu rosak kita. Berlambangkan hati kita tu kotor. Okey. Maka dia kata Islam bererti tunduk. Sebab tu semayang
berdiri itu kita telah menerima amanah daripada Allah, kita mengaku kita ni hamba kepada Allah, aku redha Islam sebagai agama aku, maka kita kena tunduk, patuh dengan apa yang kita janjikan. Nak qiyam tu kita kata dah, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan aku yang mencipta aku, mentadbir aku, menetapkan rezeki aku, bini aku, anak aku, tanah kubur aku redha. Nampak? Comel mayang. Comel. Ha tu. Faham? Terima. Maka wabil islami dina, aku redha Islam sebagai cara hidup aku. Aku patuh, tunduklah. Walaupun orang tak mau ikut belaka ikut. Betul lagi. Walaupun pelik. Nah, kalau kita ikut Islam hari ni, buat contoh ke, misal lembu, kubah semua hitam belaka, kita seka je putih. Oh, tak apa kan? Tu pelik dah orang tu, Jumi ambil. Kapur dia pelik orang. Apa lagi? Biar Islam ni memang pelik akhir zaman. Dah saya ikutlah ramai-ramai tu. Islam ni memang pelik. Kalau tak percaya teramal sunnah sekali tengok. Nah, hari-hari kita pergi cari orang susah, kita pergi makan seumur. Jadi orang tu kata kan, seumur hidup aku ini yang pertama. Seumur hidup aku ni baru yang pertama aku jumpa manusia mari tanya aku. Beras ke ada, gas ke ada, susu ke ada. 80 tahun aku hidup, tak ada pernah orang tanya. Faham lagi? Itu sunnah. Ni kalau amal, semayang berdiri lagi, tak boleh. Faham lagi? Ni kata. Haji, dah cukup kapal terbang. Bang, ni, ustaz-ustaz waktu beg dah, Haji, dah. Tanya dah, siapa 2 dos? Kemungkinan akhir tahun ni, kita boleh pergi dah umrah apa serba, beres. Dah. Dan li umrah tu keluar dah. Kamu tahu sahabat kamu khabar. Lagi. Nah, 8,000 lebih, 7,000 lebih. Betul tak? Umrah. Haji 40,000. Nah, memang. Nih, no berebut lagi Mekah. Kamar. Tak. Ibadah masih hebat. Ibadah masih hebat kita. Tak, tapi akhlak no, tak ada. Akhlak dia terasih daripada makrifat. Kenal Allah, kenal Rasul. Baru lahir akhlak. Itu akhlak. Akhlak Islam. Cakna mencakna. Berkasih sayang. Hormat menghormati. Betul? Itu Islam. Kau ni tak ada lah ni. Nah, nak jumpa mana? Kita seorang ustaz, seorang syekh. Dah merendahkan diri kepada orang jahil. Payah kau. Dah tak ni? Nak cari mana orang kaya jutawan. Nah, disapu-sapu rumah orang sesok. Mananya kubang gini ni. Nak cari di mana? Ni tak ada. Ni lah intipati hasil daripada sembahyang yang betul. Sembahyang yang khusyuk akan melahirkan akhlak nubuah. Kan? Tu sembahyang ni. Sebab tu daripada 7 tahun so sembahyang dah. Sebab nak latih dah. Faham lagi? Bukan sembahyang kita tak ada kualiti sampai 80 dah belajar bab sembahyang. Tu dah orang cetong. Dia kena belajar sungguh bab sembahyang ni. Tu. Nah, inilah kita hari ni. Silap, kita silap so. Sebab tu Islam ada benda dah akhir zaman. Ada. Tak ada. Tuhan tak tolong orang Islam akhir zaman. Tidak ada pertolongan Allah bagi umat Islam di akhir zaman. Tidak ada. Sebab apa? Umat Islam akhir zaman takut makhluk. Tak takut kepada Allah. Maka Allah tak tolong. Zaman sahabat apa ditolong oleh Allah? Sebab sahabat takut hanya kepada Allah. Tak takut pada makhluk. Jadi menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala menolong orang-orang yang yakin dengan Allah. Apa lagi ni? Ni lah. Lemah itu. Malam kata dia berpatuh kata. Berpatuh lama kau lagi. Malam pergi. Tu kita hari ni. Ibadah hebat. Tapi tentang akhlak tak ada ini. Tu. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka sembahyang yang khusyuk melahirkan akhlak yang mulia. Tu dia. Tu tujuan kita solat. Betul tak ni? Untuk melahirkan akhlak. Sebab dalam sembahyang tu kita menerima dah tajalliyah sifat Allah. Kalau kita ngaji kitab Minyatul Musalli pun kita fiqh ada cerita dah. Betul tak ni? Maka kerana tajalliyah sifat Allah itulah melahirkan akhlak itu. Tak? Mustahil orang yang sembahyang hati dia menerima tajalliyah sifat Allah, sifat Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah. Contoh, murahnya Allah. Dia terima tu.
Maka keluarlah sifat pemurah tu pada dia. Rahman tu. Tu keluar nyata pada Rasulullah. Sebab tu Ar-Rahman Allah, Rahman Muhammad. Maka Muhammad menyatakan yang amat pemurah Allah itu pada sifat pada diri Muhammad tu pemurah. Faham lagi? Tu nyata dia. Sampai tak? Sampai tu Islam. Sebab tu dia nak lawan Rasulullah. Tak ada orang boleh lawan Nabi. Hak paling pemurah sekali Nabi kita. Hak paling adil sekali Nabi kita. Nama lagi? Semua boleh ke Nabi kita belaka. Sebab dia bos segala-galanya. Sumber tu mari pada Rasulullah. Rasulullah ni gedung, kota segala-galanya. Tu. Maka pada diri Rasulullah tu. Tu dia. Maka sahabat duk korek tu, duk zahirkan apa kecintaan di hati dia tu. Sahabat cinta dengan akhlak nubuah. Cinta dia ke Rasulullah tu kerana akhlak. Sahabat jatuh cinta ke Nabi kerana akhlak. Betul? Maka akhlak yang dia cinta tu dia zahirkan pada diri dia. Siapa tu comel? Allahumma salli ala Muhammad. Hebat. Hebat ada Islam. Hebat. Tapi dah kita tak faham. Tak faham, tak ada kehebatan Islam. Ada. Tu. Okey. Maka dia kata Islam berarti tunduk dan menyerah. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Sebab apa kita menyerah semua kepada Allah? Sebab kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya kepunyaan Allah. Pendengaran, penglihatan, perkataan, detikkan hati kita pun kepunyaan Allah. Betul tak ni? Dah kita memiliki apa Ustaz? Fakir, tidak memiliki apa-apa. Itu masuk fakir. Kita kena faham. Al-Quran beritahu kepada kita, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hei sekalian manusia, aku nak beri peringatan kamu ni. Peringatan ni teramat penting. Betul? Penting sangat-sangat. Ayyuha tu, tabbih, peringatan daripada Allah. Hei manusia, aku nak beri peringatan kamu ni. Peringatan ni teramat berguna, penting untukmu. Mu ni fakir terhadap Allah. Anda sedar situ. Fakir ni kan Ustaz? Fakir ni maksudnya berhajat kepada Allah segala-galanya. Nak sedar dah situ mula sekali. Kalau nak sedar ni tak ada. Sebab tu dia kesedaran tadi. Faham lagi? Nak sedar kita fakir. Maksud ni fakir ni berhajat kepada Allah untuk ada. Berhajat kepada Allah untuk bergerak, melihat, mendengar, berkata. Semua berhajat kepada Allah. Sebab tu orang beriman, dia menyerah diri dia 100% kepada Allah. Tidur malam, nak tidur tu serah pada Allah. Bangun pagi pula, serah kepada Allah. Maka orang ni tak kena erti kecewa. Dia tak kecewa. Sebab dia buat sesuatu, dia menyerah kepada Allah. Maka dia redha Allah sebagai Rabb dia. Maka, Allah tak ada atur benda dia hari ni. Anak mati, kereta hilang, bisnes jatuh. Tak ada using dia. Sebab aku menyerah kepada Allah segala-galanya. Betul? Ni. Kalau kita buat sesuatu tidak menyerah kepada Allah, pasti kita akan kecewa. Betul? Kalau kita tak serah bisnes kita kepada Allah, bila down, bila jatuh, kita akan kecewa lalu. Macam mana niaga aku boleh jatuh. Betul tak ni? Tapi bila kita serah pada Allah, tak ada timbul. Betul tak ni? Comel tak? Serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal. Tak? Ini pentingnya kesedaran. Sedar tu. Kata Allah Tok Guru Ni Aziz, kalau kita ada ilmu, kita sedar puas hati. Puas hati mana Tok Guru kata? Masuk neraka pun puas hati, masuk surga pun puas hati. Apa pula? Sebab kita tahu. Kita tahu aku buat ni masuk surga, aku buat ni masuk neraka. Puas hati. Hak susah, kita ingat kita masuk surga, sedar-sedar masuk neraka. Hak ni tak puas hati. Betul tak ni? Jadi maksudnya orang beriman, dia sedar bila dia taat, dia sedar bila dia derhaka kepada Allah. Sekarang ni kita susah, anak muda kita, masyarakat kita, dia tak sedar, dia sedang derhaka kepada Allah. Sebab tu dia boleh berpesta. Dalam keadaan dia buat pesta tu, dia suka kan? Dia tak tahu dia sedang derhaka kepada Allah. Orang yang sedar derhaka dan taat, walaupun dia dalam keadaan derhaka, dia sedar.
Faham lagi? Bahaya ni. Tapi kerana nafsu dia mengatasi akal dia, maka dia melakukan maksiat, tapi dia sedar. Sebab tu lepas melakukan maksiat, terus dia bertaubat kepada Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Lepas neraka je, tak. Ampun lalu, ya Allah. Sebab dia sedar. Dia buat bukan dengan kerelaan hati yang sebenar, tapi desakan nafsu dia yang menguasai. Keadaan ni pepayah dia nak boleh kita. Inilah para salik, dia merasai proses perjalanan menuju Allah. Tu. Jangan main ilmu banyaknya. Dah kita tak rasa lagi tu. Taat pun tak rasa, derhaka pun kita tak rasa. Apa dia kita ni? Betul tak ni? Inilah hari ni. Sebab tu mereka lancang buat maksiat. Sebab mereka tak sedar dia derhaka. Allah rugi. Tu proses perjalanan diri kita menuju keredaan Allah. Itu dia. Tu. Maka Nabi mengajar belaka tu. Jadi kita hari ni, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak belajar mengikut sistem yang diajar oleh Nabi. Ni rohak kita hari ni. Ni akhir zaman. Akhir zaman ni. Itu kena sedar. Tu. Okey. Dan menyerah dan mentaati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Taat kepada Allah. Taat perintah Allah. Ikut cara Nabi. Taat perintah Allah ni kena ikut cara Nabi. Kita tak boleh reka. Faham lagi? Semayang Nabi ajar gini. Kita tak boleh reka. Faham lagi? Kena ikut cara Nabi. Sebab Nabi yang ajar cara taat kepada Allah. Betul tak ni? Mana kita boleh reka dalam agama tak boleh. Salah kita. Nabi tunjuk contoh dah. Ni cara semayang, ni cara puasa, ni cara zakat, ni cara haji, ni cara zikir. Nabi ajar belaka. Sebab cara Nabi diutuskan oleh Allah SWT untuk mengajar kita adab dan akhlak. Nampak lagi? Lagu mana perhubungan dengan pencipta, lagu mana perhubungan dengan makhluk. Nabi yang ajar. Tak. Wa uli amri minkum. Dan pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin hak lagu mana? Nampak? Hak taat perintah Allah tadi, hak ikut cara Nabi. Hak ni kita kena patuh. Faham? Takkan pemimpin ajak terjun sungai mu nak pergi? Padamu tengok dah sungai. Betul tak ni? Kedak ni. Ni yang benda. Maka kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mentaati Allah, Nabi ajar cara dia. Semayang, ikut Nabi. Puasa, ikut Nabi. Zakat, ikut Nabi. Haji, ikut Nabi. Berjirang, ikut Nabi. Nikah kahwin, ikut Nabi. Jual beli, ikut Nabi. Sebab Nabi membawa kesempurnaan Islam. Pada diri Nabi ada contoh segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Dah kita buat adab belajar dah jadi. Bila kita baca sirah, lagu mana Nabi dengan sahabat. Lagu mana Nabi dengan orang kafir. Lagu mana Nabi dengan jiran tetangga. Lagu mana Nabi dengan orang miskin. Lagu mana Nabi dengan orang kaya. Faham ni? Nabi ajar. Maka sahabat memerhatikan. Perbuatan Nabi. Sunnah dia panggil. Aku tengok Nabi terlalu baik dengan orang miskin. Nabi tak duduk dengan orang kaya lalu. Nabi banyak bersama dengan orang-orang miskin. Faham lagi? Aku tengok Nabi suka beri makan orang miskin. Aku tengok Nabi suka buat baik ke orang. Orang buat buruk pun dia tetap balas baik. Itu sahabat-sahabat yang tengok. Faham lagi? Maka hak Nabi buat tu sahabat tiru. Faham lagi? Tabi'in tiru, tabi'in. Seruhnya sampai ke kita. Dah kita hari ni tiru siapa? Tiru syekh kita. Tiru tok guru kita. Sebab tu guru ni, dia kena jaga perangai dia. Sebab hak dia buat tu menjadi contoh untuk murid dia. Faham tak ni? Jangan main-main. Betul tak? Tu nak sedar. Comel tau. Hak Nabi bawa comel. Dah kita hari ni bahagian bang. Kita dah ikut. Sebab tu hamba tertarik dengan satu kalang arwah Tok Guru ni Aziz. Sampai kali ni hamba dah ulang hak dia. Al-ulama warasatul anbiya ni, arwah Tok Guru ni Aziz tafsir, ulama ni fotostik bagi Nabi. Kemah Tok Guru tu. Tok Guru ni Aziz tu. Ulama ni dia fotostik bagi Nabi. Bila fotostik serupa apa? Tu. Sebab tu Nabi benci orang dunia. Ulama kena benci dunia.
Ulama tak suka pangkat. Nah, maka Nabi tak suka pangkat. Nah, maka sahabat pun tak suka, ulama pun tak suka. Tak, betul tak gini? Tu. Sebab dia fotostick. Nabi makan sikit, sahabat makan sikit. Ulama pun makan sikit. Nabi makan sejenis lauk, sahabat makan sejenis. Ulama kena makan Tapi ulama hari ni 8 jenis lauk. Dihidang di atas meja lepas kuliah. Betul ni? Ada agak kau? Nah, akhirnya dia makan banyak ni mana? Menggelakkan hati kita. Tak? Bila kita nak, kita ambil, dia panggil nafsu. Tahu, kita ada nafsu, kita ada akal. Kalau tengah ngaji ilmu tasawuf, hak zahir dia panggil akal dan nafsu. Hak batin dia panggil roh dan qalbu. Ada banyak dah ilmu. Banyak lah. Dah budak ngaji, macam mana pun nak menguasai qalbu. Betul tak? Apatah lagi nak menguasai roh yang musyahadah dengan Allah. Betul tak ni? Itu ilmu. Jadi kita orang-orang ni, kita tak cakap lagi lah bawa tinggi-tinggi. Nampak? Cakap hak rendah dulu. Naik sikit-sikit. Tangga demi tangga. Kata saling. Tangga demi tangga. Kita daki bersama. Betul tak ni? Maksud guru syekh tu yang bawa. Guru tu yang bawa je. Faham? Dah penting tak ada mursyid? Penting tak? Penting tak ada guru? Penting. Ni. Mana boleh kita rangguh itu? Tak boleh. Sebab kita bodoh. Jadi hak cerdik guru. Maka kena ikut guru. Guru mursyid. Guru yang melalui dia proses perjalanan untuk makrifat dengan Allah. Faham? Dia je yang boleh bawa kita. Sebab dia lalu dah proses tu. Sampai ke dia makrifat. Itu. Itu ilmu. Tu. Barulah kita jalan molek Islam. Tidak ada orang cetong. Belum ada jawatan, kita okey lagi lah. Dah diri sikit. Berau jadi pengurusi masjid balik awal lalu. Mak Allah, si ambil kau tu apa ni? Cok. Dulu kapu. Ni sebab dulu black box. Dia ni white box. Si ambil marker je. Ambil marker. Mak duduk lindung. Dah tengok list. Tak bagi ke siapa orang susah Padahal kita pengurusi ambil diri je. Itu akhlak yang diajar oleh Nabi. Tapi kita tak jadi dah tu. Sebab aku pengurusi. Nampak? Rasa lalu dah ketinggian kita. Kita peretoh dia je ambil. No. Ada. Bermula hancur dah kita. Sebab hati kita tak khemah. Faham lagi? Itu akhlak. Bukan mudah. Itu yang dipamerkan oleh Nabi SAW. Sebab tu sahabat bila mengenangkan Nabi, mengenangkan akhlak Nabi tu, air mata basuh janggut, rindu untuk bertemu dengan Nabi kerana akhlak Nabi terlalu indah. Faham lagi? Akhlak nak lawan mana? Akhlak Nabi. Betul tak? Ni kita hancur dalam akhlak. Tak sahur ilmu tinggi mana jika adab kita hancur. Nampak? Dia faham boleh itu. Ilmu sikit tapi adab ada, orang itu hebat. Betul tak ni? Tu nak faham. Ni baru jadi hak tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sombong dah. Adab seorang ayah dengan anak. Benda yang ringan bagi dia, susah bagi anak. Tapi dia petuh anak suruh ambil. Hak ni ayah ni bagi anak. Tak faham. Betul tak? Ni kita. Ni sedar belaka tu. Comel Islam tau. Sebab tu orang kafir neleh dia tengok Islam. Tak? Zaman dulu orang kafir masuk Islam kerana akhlak. Kerana melihat akhlak orang Islam. Tak, orang Yahudi boleh masuk Islam kerana tengok akhlak Sayyidina Ali, bab Bajusi. Betul tak ni? Tak? Yahudi buta di pasar Nabi makan, masuk Islam ketika zaman Abu Bakar sebab Rasulullah dah wafat kerana mengenang akhlak Rasulullah. Betul tak ni? Semua akhlak. Betul tak? Nah, hak tu 1000 orang sekali masuk Islam kerana akhlak. Faham lagi? Kita nak akhlak belaka. Kita hari ni cakap je kita sarah sedap tapi akhlak kita hancur. Betul? Maka orang tak ikut. Ni. Kita nak akhlak. Cakap sikit tak apa. Cakap sikit je. Tapi akhlak kita. Perangai kita dengan kerendahan, dengan tawaduknya. Itu comel. Maka itu lahir daripada makrifah. Orang makrifat saja melahirkan akhlak nubuah. Ini susunan ulama. Apa yang sok mudah.
Takhliyah, tahliyah, tajliyah. Apa? Ini sistem untuk melahirkan akhlak. Maka tajliyah, tajalli itu menghasilkan ma'rifah. Ma'rifah itu menghasilkan akhlak nubuwah. Sebab orang ma'rifah ni dia ada cinta dan rindu. Tak? Cinta dan rindu itu melahirkan akhlak. Contoh, kata ulama, jika kita cinta kepada seseorang tu sepenuh hati, terlalu rindu ke dia, apa yang dia buat, kita pun suka buat. Di mana dia lalu, aku lalu kot tu. Sebab aku terlalu cinta kepada dia. Betul tak? Itu bakal macam Rasulullah. Kok mana Rasulullah buat, dia buat. Kok mana Rasulullah lalu, pum dia lalu. Jalan ni pernah dilalu oleh Rasulullah. Aku rindu kepada Rasulullah. Lalu. Di pokok ni dulu ada pokok sepohong. Maka Rasulullah pernah berteduh di sini. Maka aku nak berteduh di sini sebab aku rindu pada Rasulullah. Walaupun pokok tu dah tak ada dah. Betul tak ni? Maka begitulah. Apa tu sunnah? Maka kita nak buat. Rasulullah suka bersedekah. Maka aku nak bersedekah. Nampak lagi? Ya dah ni. Itu lahir daripada cinta. Cinta ni payah. Kita orang awam tak sapa makom cinta. Betul? Maka untuk sapa makom cinta ni lah perlu pada takhliyah. Proses penyucian jiwa. Tasawuf. Buang sifat-sifat mazmumah. Tahliyah. Tahalli. Wasuk sifat mahmudah. Bila hati dah bersih, tajaliyah Allah bagi. Baru menggegarkan jantung kita. Kalau hati kita kata, dah usah pacul setara mana pun. Tak terasa. Betul tak? Inilah. Sedangkan Allah Ta'ala menunjuk dah sifat kesan-kesan daripada sifat dia. Kalau kita ngaji ilmu, dipanggil alam ini panggil asar. Asar ni dia kesan-kesan sifat Allah. Maka sebab apa kita tengok kesan sifat Allah, kita tak rasa. Hati kita mati. Betul? Kita tengok pokok kayu bergoyang, itu kesan daripada sifat Allah. Sebab pokok kayu tu tak boleh gerak sendiri. Maka Allah yang menggerakkan dia. Tu kita nampak. Sebab tu kalau gaji hikam, di sebalik alam ini ada pencipta yang maha hebat. Nampak lagi siapa tengok alam ini tak melihat Allah, maka batil pandangannya. Itu hikam. Nampak? Kita tak faham. Ada seorang gaji yang gila. Nak cerita tu, makau-makau ni, pengajian kita. Kita jangan berhenti setakat ni. Kita kena teruskan perjuangan kita sehingga kita sampai ke destinasi yang sebenar. Betul ni? Jangan kita berhenti setepat, rugi kita. Rugi jauh lagi perjalanan kita. Untuk sampai kepada maqam hamba yang sebenar sebagaimana yang kita telah bincang panjang lebar itu. Kita bincang panjang lebar bab hamba itu, kita amal ke dalam kehidupan kita. Kita berusaha dak untuk menjadi hamba kepada Allah. Abu ayat hari itu, maqam yang paling tinggi di sisi Allah adalah maqam hamba. Tak ada dah, kemuncak. Kerana maqam hamba inilah Rasulullah dijemput ke langit. Dimuliakan oleh Allah, menghadap Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Tuhan guna kalimah hamba. Baru dijemput oleh Allah. Ni. Jadi kita hari ni kena jadi maqam hamba, baru Ta'ala jemput kita. Baru semayang kita dipanggil ada hadir hati. Maka Mi'raj dipanggil hati kita merasai kebesaran Allah. Itu dia. Itu sistem. Bukan mudah. Dia ngaji sungguh. Banyak ilmu kita ngaji. Jangan nak kedang rush saja. Bak-bak cari piti susah-susah. Allah. Biarlah tak boleh makan mewah. Orang makan syakat, tak boleh makan apa. Sebab di akhirat kita akan bahagia. Kalau kita memiliki kenikmatan dunia, akhirat kita tinggal, kita akan derita di sana. Faham? Biarlah sikit pun hak dunia ni. Jangan dunia ni melalaikan kita daripada mengingati Allah. Rugi tu. Sebab hidup hanya sementara. Maybe kegi mati. Amba tak yakin amba boleh turun pada kursi ni dengan selamat. Amba tak tahu. Mungkin amba tak sempat nak turun pada kursi ni, dah Israel telah datang memanggil. Nampak tak gini? Kena sedar situ lah. Baru kita pendek angang-angang, tak panjang angang. Faham lagi? Sebab tu Nabi kata, kita ni atas dunia pesan kepada sahabat, dunia ni macam kita nak nitah jalang daripada seberang kau ni nak kena tahu no, itu dunia. Sekejap itu nitah, bukan nak duduk sini.
Sebab tu kita tak jumpa sahabat buat rubuh banglo and golf. No. Ferrari, Lamborghini. Oh no, tidak ada sahabat. Sebab apa? Bukan aku nak duduk sini, aku nak melintas saja. Kan? Tu. Jadi kita hari ni macam tak mau balik. Rubuh bunga 2 tikat setengah. Kereta mu tu 8 buah. Tak mau balik ke ada? Aku dah balik dah, aku duduk sini. Dah mampu. Faham lagi? Allah. Rugi tak? Ni rugi. Tu Nabi kata kepada sahabat. Sahabat pula pesan ke kita pula, ya kata mana? Kita pagi kita ni jangan ingat kita hidup petang nanti. Maka terus ingat kepada Allah. Petang nanti mu jangan ingat mu hidup pagi esok. Terus ingat kepada Allah. Sebab tu orang hakikat, hati dia sentiasa menyebut Allah. Hati dia. Ia dega tapi hati dia sentiasa musyahadah dengan Allah. Oh hebat ya. Jadi kita nak boleh situ ni. Maka ulama mengajar kita tu. Ulama mengajar kita sistem ilmu tasawuf. Betul? Untuk menghidupkan hati kita. Bila hati kita dah hidup, kita berniaga, kita berpolitik. Hati sentiasa musyahadah. Sebab hati dia tidak ada waktu dengan Allah. Roh tu, musyahadah roh. Dia tidak ada waktu. Tu. Kata Ustaz Arifin Ilham, arwah dia. Arifin Ilham. Apa minat nombor 1? Minat. Itu idola ama. Arifin Ilham. Kalau buka YouTube. Ustaz Arifin Ilham. Dia kata, kita mengingati Allah, haji ada waktu, zakat ada waktu, puasa ada waktu, solat ada waktu. Tapi yang tidak ada waktu, setiap helaan nafas, la ilaha illallah. Tak butuh waktu. Inilah pokok tarikat, pokok sufi, dia masukkan kalimah Allah supaya sentiasa hidup di hati. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Ni kita nak cari ni. Macam mana nak menghidupkan kalbu kita dengan ingat kepada Allah. Terus zikir kepada Allah. Ni ulama-ulama tasawuf. Tu kita kena ngaji. Sebab tu akhlak mereka comel. Mereka tidak cinta dunia. Tak ada orang sufi cinta dunia. Ada. Sebab sahabat tak cinta. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua tak cinta dunia mereka. Betul? Apa kita jatuh cinta dengan dunia? Sebab kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu. Akal, kalbu, roh. Jadi nafsu dengan akal duduk di bawah ni, kalbu dengan roh hidup belah ni. Tu. Kita kena nafsu pun dah ni. Dek. Ya tak? Berasa nak makan banyak, nafsu. Berasa nak rumah besar, nafsu. Betul tak ni? Ke betul? Kalau roh, oh no, aku nak Allah. Betul? Aku tak mau dunia, aku nak Allah. Maka hak ni lah sahabat dapat. Tak? Sebab tu Abu Bakar tidak pedulikan pangkat harta benda. Aku pedulikan Allah dan Rasul di hatiku. Betul? Umar tidak rindu pangkat dan harta sebab dia nak Allah dan Rasul. Duduk sini. Kita dia ingat ke dunia sama orang. Balik awal itu. Tak takut ke Nabi khabar? Tak bangkit seorang itu di akhirat lagi. Tak bersama siapa yang dia cinta. Tu lama tasawuf tu kan dia sebut umur. Tu tuan guru apa? Asri. Terus selawat umur. Cakap sikit Allah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia. Tak. Mana? Tak dengar. Bollywood. Bukan Bollywood. Ni tuan guru Zainul Asri. Tak. Zainul Asri. Zainul Asri. Kan lembut dia cakap. Dia. Dia ulang umur tu kan. Tak. Itulah kita. Kecintaan kita. Jadi kita bimbang. Kita bangkit daripada masa lagi bersama dengan siapa yang kita cinta. Kalau kita cinta dunia, dunia lah. Apa lagi? Kalau Ustaz Zahar dia kasar. Ustaz Zahar kata kalau mengilir ke papandang kata tekak lagi. Naik mana? Tu Ustaz Zahar. Betul tak? Betul ni? Iyalah tu. Apa lagi? Kalau mengilir pitih lima ya, gatang lagi. Gitu. Kita nak bangkit dengan siapa yang kita cinta. Siapa yang kita cinta? Rasulullah. Bangkit dengan dia. Yang beri syafaat kepada kita. Keredaan Allah berada di atas keredaan Rasulullah. Bila Rasulullah redha, selamat kita dunia dan akhirat. Ni. Maka waktu semua pok-pok tasawuf je. Hak erti bab cinta. Jadi kalau kita tak pergi kepada proses penyucian jiwa, kita tak akan rasa. Zauki tu tak ada. Ini masalah hari ni. Apa ni? Kenal ni
Nak, hamba dengar, terdengar. Nak, tengok begitu buka YouTube tu baik. Nak, Ustaz Auni, kenal kan Ustaz Auni? Hamba dengar dia kata, bisa, hebat dia kata. Dia kata bab orang baloh je. Sekarang ni ulama tengah baloh, duk kata rumah aku ni. Dia kata kerana hak baloh tu kerana masih duduk pada syariat dan tarikat. Mereka tidak ada hakikat. Maka mudah baloh, mudah kan mu cakap tu mu tak tahu pun. Nah, mu baloh tentang ketuhanan tu mu tak reti pun. Itu masuk Ustaz Auni kata, betul. Ni betul. Kalau kita sampai makam hakikat, tak ada pergaduhan lagi. Sebab kita memahami ketuhanan Allah melalui zauqi. Betul? Ni dok main akal, dok baloh. Tak? Ini silap kita hari ni. Zauqi ni, kalau orang, sebab tu patah agak kata, bala ya zub Allah yadri, tak ada rasa tahu dia tu. Jadi bila orang sampai hakikat, dia memandang Allah. Betul? Maka hakikat orang mana itu semua ketentuan Allah. Comel tak ni? Comel, itu pada sahabat. Ulama-ulama dulu. Kita hidup baik ketuhanan, duk bahan dengan akal. Ya Allah. Tak lagi. Akal kita tidak dapat menguasai ketuhanan. Tak boleh. Maka roh kita yang musyahadah dengan Allah. Jadi macam mana untuk menguasai roh? Melalui proses pencucian jiwa kita. Betul ni? Itu diajar oleh Nabi. Sebab tu para sahabat, wasabiq dah, watak dah, dengar patuh. Sahabat dok banyak tanya, dok banyak takwil apa yang Nabi khabar. Dia terus amal, dengar patuh. Maka hati mereka bersih. Mereka dapat musyahadah dengan Allah. Mereka mengerti tentang Allah. Tak nak tanya banyak, Amir. Tak nak tanya dia, Tuhan Belantara ke, Tuhan gini. Tak nak tanya sebab mereka faham tentang Allah. Tidak perlu perbahasan. Sekarang ni kita banyak bahas sebab kita tak tahu Allah. Jadi kita bahas akal kita. Tak jadi. Sahabat tak ada. Sebab tu zaman sahabat tak ada berlaku perbalahan tentang sifat-sifat Allah. Tak ada. Tuhan langit ke Tuhan langit ke. Tak ada dia. Tak ada zaman sahabat. Sebab sahabat mengerti, memahami. Mereka memahami Allah dengan musyahadah. Bukan dengan akal. Maka kita hari ni nak faham Allah guna dengan akal. Duduk baloh. Ar-Rahman ala arsyistawa. Duduk baloh. Nak faham akal tak lagi. Faham? Ni tak ni? Pergi dengan hati yang bersih. Sebab tu ilmu kalam ada hak dia. Kita ngaji ilmu kalam jangan terlalu banyak sangat. Pergi kot lahir. Ngaji sekadar nak buat pegangan. Ilmu kalam. Boleh buat pegang Tuhan itu wajib ada semua tiada bukan tak ada. Pegang. Ada dalil. Tu. Yang pentingnya ilmu penyucian jiwa kita. Tak, sebab Tuhan ayat sendiri dalam Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha. Apa kita tak ikut? Tuhan bersumpah dengan nafas, dengan diri, demi jiwa dan kesempurnaannya. Masuk aku buat jasadmu cukup komplit, cukup kaki tangan mata berserba, lalu aku tiupkan roh. Betul? Lepas aku tiupkan roh, fa'alhamaha fujuraha. Apa? Dan akui kamu perasaan fujur. Tak, sifat yang tidak baik. Ada dah dalam diri kita. Wa taqwaha. Aku dah wih kotor saja, bersih pun aku bagi. Apa lagi? Maka di situlah bermula terhijabnya kita dengan Allah. Maka ketika kita di alam arwah, kita musyahadah dengan Allah, tak terhijab. Bila roh itu dicantumkan dalam jasad kasar, maka ada dua unsur. Taqwa, fujur dan taqwa. Maka betul? Quran khabar. Macam mana nak kembalikan musyahadah kita dulu? Sebagaimana kita di arwah dulu, qad aflaha man zakkaha. Allah. Mudah. Itu sahabat dulu. Bila Tuhan kata demi sesungguhnya mendapat kejayaan lah bagi orang yang mensucikan jiwa. Maka sahabat berlomba-lomba mensucikan jiwanya. Maka Nabi kata makan banyak menggelakkan hati. Tinggalkan. Cinta harta menggelakkan hati. Tinggalkan. Apa ni? Maka ini yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu sahabat dalam masa yang singkat. Sahabat menguasai musyahadah. Kita hari ni 80 tahun semayang tak pernah merasai nikmat dalam solat. Why? Cakap putih nak balik ni. Apa? Cuba kita fikir. Sahabat dalam masa singkat mereka menyintai Allah dan Rasul. Ini kita nak faham. Islam itu terlalu mudah. Sebab apa mudah Ustaz? Sebab Nabi yang bawa turun. Nabi ni siapa dia? Rasul. Pilihan Allah. Allah sendiri yang pilih Muhammad ni untuk menyelesaikan masalah umat. Allah ni siapa? Allah ni Tuhan.
Yang maha bijaksana, maha pengatur, maha segala-galanya. Maka Muhammad itu pilihan Allah. Memang tepat. Sebab Allah yang pilih. Nampak? Maka Nabi kita yang paling best sekali, paling cerdik sekali dia. Maka Tuhan pilih sendiri. Bukan kita pilih. Mana lagi? Allah yang pilih. Maka Nabi mengajar sahabat dia begitu mudah. Sebab yang diatur itu fatah dah. Betul ni? Apa jadi susah Islam hari ni? Islam terlalu mudah. Mana ada semudah Islam? Tak ada. Islam agama fitrah. Nampak tak? Menepati dengan kehendak naluri manusia. Itu Islam. Bukan Tuhan nak atur agama yang menyalahi naluri kita. Betul ni? Mesti menepati. Ni. Tapi kita tak berfaham. Maka kita mengambil selain Islam. Asal. Betul? Maka kita tak faham. Maka sahabat terlalu mudah Nabi ajar. Baca sirah kau tak percaya. Baca sirah sahabat. Kenapa sahabat begitu hebat dalam masa yang singkat? Betul ni? Kita main zikir saja 30 tahun budak reti-reti. Buat apa lah? Nampak lagi? Ikut sahabat mudah je. Ikut para sahabat. Maka kita akan rasa lah benda tu. Benda-benda yang menyebabkan hati kita gelap. Betul Nabi kan bodoh. Terlalu mudah Islam. Makan banyak. Gelap hati Nabi kata. Tinggal je lah. Pesan ke bini tu. Subuh seduk je. Kalau abang tambah, mu katok dengan seduk. Tangan abang. Itu cara mujahadah. Tok guru aja. Cara mujahadah. Betul? Ngatuk mata nak berzikir malam. Ambil ada jarum. Mamah. Kita ajar buat hari tu. Tengok Imam Ghazali ketuk guru dia kata. Tok guru ajar dia. Imam Ghazali nak duduk. Allah darah saja Tak, kan tempat jual daging. Darah saja tok guru tu cabut sarbamu. Lah. Cabut Nampak lagi? Debu lah pasar ni. Pasar kan debu Dia suruh Imam Ghazali ambil air, siram. Supaya tak debu orang lain nak lalu mudah. Imam Ghazali siapa? Ketika tu ulama besar dah tu. Tapi sanggup merendahkan dirinya demi nak cari kerajaan Allah. Ambil sembako 5 ni. Katok palamu koyak, korang, sedekah korang. Buat juga. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, tok guru ajar. Sebab tu mereka hebat. Kita kan Abang kata, ambil time dulu, pergi duduk depan BSM Batonang, minta dekah sehari, mampu tak pergi. Dah nak pergi kan, sebab nak buang sifat sombong malu. Gitu. Tak? Kamu sanggup? Sanggup ambil time, gila dia. Pergi. Sebab tu sahabat hebat. Sebab dulu semua tu ulama' dulu semua awliya illah. Semua wali belaka ulama' dulu. Tak? Mereka bersyahadah dengan Allah. Kita hari ni je. Ustaz pakar nyala dah ni. Tapi putus hubungan kita dengan Allah. Ini silap kita hari ni. Betul? Kali itu kita nak faham. Islam terlalu mudah. Tu siapa yang istiqamah dalam amal dia, datang pertolongan daripada Allah. Datang. Jangan takut. Dia gitu. Ni kita dah amalkan. Sudah je nak cuci hati mudah. Jangan makan banyak. Jangan cakap banyak. Di tubik dia sejik lagi. Itu luar tu. Timun murana, sawit murana, lembu murana, getah murana, hak tu hapo. Weh 3 teh tapala. Faham? Tak? Tak ni? Rakyat nak percaya. Betul tak berita ni? Betul tak berita ni? Dah. Nabi dia nak bersih hati. Betul tak ni? Wah. Tak apa tu. Lepas tu Nabi kata, gosok pandang anak yatim, dia makan miskin. Aku tanya baru ni, sejik-sejik. Dah awal jawab kan ni? Amba tanya tiap-tiap sejik pun ni. Lepas PKP. Amba tu jangan kabar aku. Menjawab dalam hati. Sepanjang tahun 2021 ni, berapa orang kepala anak yatim menggosok? Dan berapa orang miskin memberi makan? Itu penawar besar Nabi ajar ke sahabat untuk bersih hati. Dan berapa orang amal? Amba tu menjawab dalam hati sudah. Jangan jawab depan aku. Masing-masing isyak. Allah, aku tahu ni kepala anak yatim nak gosok bersih. Dan macam ni nak bersih hati? Nabi ajar sahabat buat lalu. Sebab tu sahabat bersih hati. Betul tak? Dah kita dah buat. Payah. Dia kata nak amal je. Mudah. Islam itu mudah. Sebab Nabi datang bawa penawar. Penawar yang besar. Untuk merawat penyakit kita. Penyakit kita benda je. Penyakit kita hijab. Itulah. Yang menghalangkan kita dengan Tuhan. Itu penyakit besar. Maka Nabi datang bawa penawar. Untuk meleburkan hijab tu. Dinding tu.
Maka lagu mana nak meleburkan dinding tu? Gosok kepala anak yatim, pergi makan orang miskin, hancur terus. Zikir lambat lagi. Hak tu cepat. Hancur. Lebur terus. Maka dapat musyahadah dengan Allah. Ni yang kata. Ni. Sebab sahabat Nabi, nak sahabat tanya, Nabi jawab tu. Mari sahabat lain tanya, hak tu juga Nabi jawab. Mana besar je gosok pada anak yatim, pergi makan orang miskin. Sebab aku suka anak yatim dengan orang miskin. Aku suka. Maka Allah pun rindu kepada orang yang beri makan orang miskin. Maka Allah rindu kita. Dah kita zikir apa semua, kamu nak mencari rindu Allah. Jadi Allah Ta'ala merindui orang yang sedang beri makan orang miskin. Allah rindu kita. Maka untuk mencari rindu Allah, tubik kaki, pergi cari. Rumah-rumah buruk tu. Apa lagi? Kak, cukup dah. Berah-berah. Yang terberah cukup dah. Kerajaan bagi. Deterjen tak ada. Deterjen 1, 2, 3. Apa lagi? Berapa ya biasa Kak beli deterjen? Tak mahal. Kita beli yang murah je. Kecek je. 800 gering. Dapat kita beli 3 paket sekaligus. Tahu tak? Ambil bitis dia. Beli. Faham lagi? Bersih hati tau. Dia lagi. Neleh mata kot dia. Neleh. Sebab dia dalam keadaan susah. Kita gembira tak dia? Gembira. Maka kalau kita gembirakan hati dia, Allah Ta'ala menggembirakan kita. Tahu? Hak ni amalan yang tidak dibuat oleh orang Islam akhir zaman. Tak buat. Kalau buat, tak ada orang lapar perut dalam kampung kita. Tak ada. Sebab dalam kampung kita ada orang kaya. Ada orang senang. Betul tak? Tapi bila Saib ikut suruh sunnah, tak ada orang lapar dalam kampung kita. Nak ambil mana? Tak ada orang kampung kita pergi Bangli ke Yuli. Orang kalau store kenal tak Bangli ke Yuli? Kenal kan? Pajak Gadar bawah. Betul tak? Sebab apa mereka pergi pajak Gadar? Sebab tak ada piti. Nak pergi pajak Gadar tu nak piti. Nak beli benda. Nak beli keperluan je. Bukan nak beli kereta kebal kan? Bukan nak beli kereta riba. Dah. Dia nak beli makanan. Sebab apa dia pergi pajak Gadar? Sebab Pok Dara tak kami tak pun. Pok Dara punya kata Jutawi. Kaya. Tapi dia tahu dah. Bila susah, dia tak nampak muka Pok Dara dia. Mak Dara tak nampak, adik-beradik dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tahu dah. Hak tu dia save dalam kepala otak dia. Hak dia tak tolong aku. Maka bila susah, nampak lalu Pok Dara hak setia. Siapa Pok Dara yang setia? Bangli Yuli. Dalam Bangor Cappuccino. Itu Pok saudara yang setia dengan kita. Tapi syarat kena win dia. Cici ke, Subang ke, apa lagi? We confirm dia bagi. Betul tak? Sebab itulah hamba duk perhati pajak Gadar tu tak jumpa Cina masuk. Tak, kita tengok Melayu pakai nikah, pakai pudah, dak pakai dak tutup kepala, luar tak, ada Melaka, semua Melayu. Faham? Dah dapat tak kita? Kalau kita gaji dari segi hukum, riba ni haram tak? Haram kan? Maka siapa buat riba, masuk neraka dia. Tak? Jadi, hak pergi pajak Gadar tu, saudara kita, se-Islam negara kita. Nabi sanggup tak tengok umat dia masuk neraka? Tak sanggup. Dan apa kita sanggup biarkan saudara kita masuk neraka? Kita ada pitih. Tapi, dia nak pinjam 100 riyal, kita nak sayang. Jadi, terpaksa dia pergi Bangli. Kita biarkan sahabat kita masuk neraka. Nabi dah. Nabi sanggup mati, harta benda dia, demi nak menyelamatkan manusia daripada api neraka. Kita sanggup biar saudara kita masuk neraka. Sebab kita sayang pitih RM100. Kena tak kau? Fikir lah. Fikir sendiri. Fikir sendiri. Fikir sendiri. Nabi sebagai contoh sahabat apa sebut. Tengok sahabat buat agama. Tu Islam. Comel Islam. Apa boleh kata Islam comel? Comel sungguh. Apa boleh kata Islam itu agama nikmat? Macam mana boleh kata Islam agama nikmat? Mu tidak mengamalkan. Benda nikmat memang kita amal. Sebab apa kita pergi beli ikan merah, bawa ketok lemau? Sebab sedap. Kau tak sedap, aku tak beli sekali tu aku beli. Betul tak? Apa pergi makan roti canang, mau tsunami pasir panjang? Sebab sedap. Kau tak sedap, aku tak pergi dah. Maka Islam ni nikmat. Nah, kalau tak nikmat, aku tak amal. Kerana nikmat aku amalkan. Sebab apa kita orang Islam tak amal? Sebab kita tak rasa nikmat Islam. Mudah gaji. Dah. Sebab apa tak rasa nikmat Islam? Hatimu kotor. Mudah.
Dan macam mana seorang rasa nikmat Ustaz? Bersihkan hati. Allah mudah gaji. Faham lagi? Dan macam mana bersihkan hati Ustaz? Makan sikit. Gasak kepala anak yatim. Pergi makan orang miskin. Jangan cakap banyak. Faham lagi? Mudah. Mudah. Dah amal. Ad-din wal amal. Tu baik lagi amal lalu. Ustaz kata kena cari orang miskin. Hari ni aku nak rosak kat kepala anak yatim. Balik tanya, jumpa JPKK lalu. Hello. Assalamualaikum JPKK. Kita kata. Anak yatim kat kampung kita berapa orang? JPKK nganga. Tahu tak? Dah mau jadi JPKK. Mana siapa tak tahu anak yatim kat kampung? Betul ni? Dia kata. Sahabat tengah tanya. Tapi insyaAllah tahu kot. Kau tak tahu balik awal je. Kena tahu. Berapa orang miskin kat kampung kita? Sebab segala bantuan, segala apa pun bagi ke dia. Betul tak? Dia kena tahu nak agih ke siapa hak layak terima. Mu jangan bagi hak tak layak. Maka ditanya oleh Allah lagi. Dia main-main. Ni bila kita bagi hadiah beras 10 supik, tak tahu nak bagi siapa. Jaga mu kalau gitu. Ni abang ada hadiah ni 10 supik beras, bagi kau orang susah. Nak bagi siapa? Sudah maksudmu dak canda ayat. Jawab dengan Allah lagi. Tak kira siapa. Siapa meretoh dia kena. Betul tak? Siapa tanya orang susah dia nak jawab ni berat ni. Patut kita tahu lalu dah. Hot ni. Nah, sebab apa sahabat tahu? Sahabat jalan kaki kita. Sesa tanya. Betul tak? Dah kita dah lelaki akan tanya. Siapa nak beri? Rasa hak tu boleh. Rasa hak tu boleh menjawab depan Allah. Takut jadi hak tak layak mu beri. Hak tak layak mu beri, hak layak mu tak beri. Jawab mu ni. Kalau kita ambil umur, bukan kata agih tu, pikul tu kira lagi. Aku nak pikul sendiri. Sebab aku tak berjawab di depan Allah lagi. Pikul tu kira pada Allah. Mungkin ambil dah sama dengan khadam. Khadam mu pikul, biarlah dia pikul. Faham tak? Tapi dah aku nak pikul diri. Macam mana tu? Dia kata. Siapa tak tahu orang miskin siapa gerak itu ni? Dia tahu. Tu baik lagi cari lalu. Tak, kita orang ada BT. Kena. Kita tak lapor kan rumah. Kenapa dah? Kalau lapor kita cari BT tu lah. Jadi kita tak lapor, kita bagi orang. Dia dua je. Hak lapor minta dengan orang, hak kenyang bagi orang. Islam. Begitulah. Perlu je siang kepada malam, malam kepada siang. Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Nak sedar situ. Itulah pertukaran siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang dotok, orang ada fikir akan nampak kekuasaan Allah. Hak ni Nabi lagi fasih yang sampai ke subuh Nabi lagi. Apa lagi? Itu dah orang lain. Dah mu sesak malah kerja. Tidak apa sebab apa tu awak miskin kaya. Tidak apa. Tidak ni. Dia kata sebab hati kita gelap. Jadi tidak apa hikmah di sebalik kaya miskin. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kalah star. Amallah. Di hari Jumaat yang mulia ni. Tubik lagi cari mereka-mereka yang memerlukan. Bagi ke dia. Walaupun RM10. Dia amat gembira. Kalau kita beri RM10 ke kontraktor, tak suka je sebab itu banyak. Tapi kalau kita beri orang tak ada BT RM10, itu besar bagi dia. Dia nak ram. Dia kata. Nabi suka bersama orang miskin. Sebab Nabi kata orang miskin ni ramai duduk dalam surga. Orang kaya ni tak ada dalam surga, jarang-jarang. Sebab orang kaya sombong. Boleh naik wildfire ke, tak cara dah kita tepi jalan. Kita injimah gemar. Kamu dah ulang semua ni. Ustaz ni tak ada bekerja lah. Ulang gitu, orang kaya je kena. Dah sebab mu, aku sayang kamu. Faham lagi. Dia ulang semua kereta motor sagar wildfire. Motor sagar wildfire. Tapi perhatilah, apa kata. Apa kata di masjid Sajadah, Rabu malam Khamis baru ni. Baru lagi. Dia tanda orang Islam ni, dia ada tanda. Islam dia ada tanda. Mana tanda Islam? Yang pertama, merendah diri sesama Islam. Kita naik welfare transformer ni. Nak pergi Kuantan Prik. Nak pergi cari telefon. Kuantan Prik. Kita berhenti pang minyak. Di Paka. Kat rehat Paka tu lah. Berhenti. Welfare bawah ni. Lepas tu ada protos agai je mana sebelah. Kita nak tegak. Tegak sebelah. Jauh. Sebelah tu bukan akau.
Bukan raba sabi, bukan. Orang Islam macam kita. Apa salah kita tegur je? Assalamualaikum. Saudara kita tu. Ucapkan salam dah. Sebab kita welfare transformer bang. Apa dah ni? Kenapa Allah Ta'ala jumpakan kita orang miskin di tepi kita? Sebab apa Allah Ta'ala jumpakan kita dengan orang miskin? Dia isi minyak sebelah, kita isi minyak sebelah. Sebab Allah Ta'ala suruh mu tegur dia, tanya keperluan dia. Itu tujuan aku temung kamu dengan dia. Apa yang diatur oleh Allah itu ada hikmah dia. Ada rahsia di sebalik itu. Betul tak ni? Tapi kita tak sedar tegur pun tak. Allah Ta'ala nak beri kamu rezeki. Tu sesak tepi muka. Beri salam ke dia. Assalamualaikum. Besar pahala boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi jawab. Tu lagi. Lebih balas kita. Kedua ni. Lepas tu kita tanya pula. Nak pergi mana orang ni? Nah, ya tu nak pergi ke Mamang. Oh, ke Mamang apa nak pergi Kuantan Pret. Nah, dah pergi Mamang buat mana? Nak pergi pondok. Nah, kat Binjau. Nak pergi tengok anak. Nak pergi atur barang-barang. Ke dia. Oh, atur barang. Pergi belanja apa semua dah. Berapa belanja sebulan anak? Kalau ikut 100.5 cukup dah. Tapi kita biasa 560 itu ada lockdown, tak ada PT. Kita pun Allah salli ala Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, bertunjuk aku orang susah. Kita pun ke beg PT. Beg PT 5,000 dia dalam beg PT tu. Faham? 5,000 tu. Bang. Nak tarik 1,000 takut pun sayang. Tarik 500 sudah. 100, 200, 300, 400, 500 je. Bang. Tak suka je. Suka je. Allah, Tuhan sejuk, Nabi sejuk melihat umat aku. Ni pengganti aku, Nabi kata. Aku bahagia. Nabi bahagia melihat kita pemurah. Nabi bahagia. Tapi Nabi derita, susah hati Nabi bila tengok umat dia bakhil. Bakhil mengundang neraka Allah. Betul tak ni? Wa qaribum minan nar. Dekat dengan api neraka. Bakhil. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak bergembirakan kekasih kita. Kekasih kita Rasulullah. Jadi kita nak bergembirakan kekasih kita. Macam mana nak bergembirakan kekasih kita? Gosok pada anak yatim, beri makan orang miskin. Nabi gembira. Nabi rindu kepada kita. InsyaAllah. Bila Nabi rindu kepada kita, Nabi tunggu kita di awal masyar nanti. Ini orang beriman yakin. Betul tak ni? Allah, Allah, Allah. Amalkan. Amal suhamba. InsyaAllah. Yakin dengan Allah. Siapa amal gosok pada anak yatim, beri makan orang miskin, hatinya akan bersih. Yakin. Nabi tak dusta. Nabi bersifat dengan sedik. Benar. Yakinlah. Sebab tu sahabat hebat. Dia banyak amal, bukan banyak cakap. Kita cakap banyak ilmu pun kau tak amal, dah buat cerita. Amalkan. Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu yang kita tak tahu. Kita tengok contoh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nak balik dah ni. Sayyidina Ali masa ni nak ngaji dengan Nabi. Tak. Sentiasa berkhidmat, berjuang dengan Nabi. Tak. Apa lagi? Tapi macam mana Sayyidina Ali menguasai ilmu? Hebat je. Sebab dia patuh. Kenapa yang Nabi kamu dia amalkan? Amalkan. Maka Allah Ta'ala tambah lagi ilmu yang tak tahu. Sehingga Nabi kata Sayyidina Ali itu pintu ilmu. Betul tak ni? Tapi orang kata tu hadis Syiah. Hadis Syiah kan dia bukan hadis mutawatir. Betul? Ni, aku kota ilmu, gedung ilmu. Sayyidina Ali pintunya. Maka untuk sampai ke aku mesti melalui Ali. Betul? Ni awak Syiah, awak ni kata Syiah bukan Syiah. Inilah kita. Kita cinta kepada Ali, Abu Bakar pun kita cinta. Betul ni? Ni nak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Kena ngaji, baru kita tahu. Maka inilah kelebihan Sayyidina Ali. Sebab tu lalu kot Sayyidina Ali belaka. Main-main. Sebab tu Nabi ayat dah. Kita amalkan dengan ilmu yang kita ada. Allah Ta'ala akan tambah ilmu yang kita tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata ilmu Allah terlalu luas. Bila Nabi kasih kepada kita, insya-Allah. Nampak lagi? Sebab Nabi tu kota, gedung ilmu. Tu. Maka dia nak faham. Okay, insya-Allah. Yang pentingnya amal. Ad-din wal amal. Agama ni amal. Amal tak tolong amal je. Insya-Allah. Jadi bila kita amal, hati kita bersih. InsyaAllah kita berkasih sayang sama kita. Tidak ada lagi rendah merendah sesama kita. Tidak ada lagi benci membenci sama kita. Macam yang lalu. InsyaAllah Islam akan bersatu balik dengan hebatnya. Itu dia. Okay, InsyaAllah kat mana ni? Kita pergi rakaat je. Boleh?
Serakak dah habis lagi ni, meh. Aku serabut dah, meh. Pasal sarah je. No, malah berpatuh itu ke Allahumma salli ala Muhammad. Dak baca tu. Lepas patuh malah sambungan Al-Maidah ayat 3. Kan? Patutnya sambungan situ. Tapi dak baca pada sarung awal-awal balik gitu je. InsyaAllah bulan depan pula lah. Kalau dak mati, kita tambah 4 jam setengah sama tu. Tunggulah. Jadi insya-Allah lah. Kita baca sampai bawah, kita tinggal. Kita sambung firman lah. Okey, insya-Allah. Kita baca. Jadi, hendaknya lahir daripada kesedaran. Masuk tak? Lahir daripada sedar. Tu hak Tok Guru kata kat dia. Masuk kita sedar, buat jahat kita sedar, buat baik kita sedar. Daripada kesedaran kita sebagai hamba kepada pencipta. Kita sedar sungguh. Okey. Bukan kerana terpaksa, tak. Bukan kerana terpaksa, dengan kerelaan. Contohnya bila kita reti Tuhan tu Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberi kita makan, maka kita taat ke dia penuh dengan kerelaan. Allahumma salli ala Muhammad. Memberi makan aku, memberi minum aku. Dengan rela hati kita. Betul tak ni? Dah lah taat ke dia rela hati, kita kabur orang pula dengan rela. Baiknya Allah. Amir kata, siapa Allah tak? Yang buat kita, yang buat kita, beri kita makan, kita kata. Betul tak ni? Dengan rela hati kita. Dakwah dengan rela hati. Tidak berharapkan balasan apa-apa pun. Kerana rela hati kita kepada pencipta kita. Comel. Maka sebab itulah para Nabi, para sahabat, dia ajak manusia kepada la ilaha illallah dengan rela hati kerana cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, comel. InsyaAllah lah. Semua tu nak hati yang bersih. Hati tak bersih, tak rasa. Takkan nampaknya. Okey. Bukan kerana terpaksa. Ketundukan secara terpaksa tidak akan menghasilkan sebarang kesan, pahala ataupun seksa. Tak sedar, tidak buat baik pun tak rasa benda, buat jahat pun tak rasa benda. Nabi kata sejahat-jahat manusia, apabila dia melakukan kebaikan, dia tidak merasainya. Dan apabila dia melakukan kejahatan, mereka tidak merasainya. Ini sejahat-jahat manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita buat taat, tak rasa, buat jahat, tak rasa. Allah. Berat kita. Kembalilah kepada Allah. InsyaAllah panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki. Kita sambung balik. Kita baca. InsyaAllah. Ali Imran ayat 83, kita sambung situ insyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.